مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. Itu dia akikahcenter.com. Saya baru sahaja selesai melayari website rasmi mereka. Masya Allah, banyak betul info-info menarik berkenaan dengan akikah, korban dan sebagainya. Dan untuk itu kita bawakan pagi ini Ketua Pegawai Eksekutif Akikah Center tentunya yang berbahagia Tuan Abdul Halim Khairi Abdul Aziz. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Farah? Baik, Sihat, Alhamdulillah. ya? Tuan sihat ya? Alhamdulillah, saya sentiasa Alhamdulillah sihat. seadanya. Baiklah, pagi ini kita nak berkongsi berkenaan dengan kenapa kita perlu melakukan ibadah korban Tuan, dan juga ketika pandemik ini melanda kita kan kita perlu patuh SOP. Bagaimana untuk kita melaksanakan sunnah korban itu sendiri Tuan? Baik, saya jawab dulu soalan macam apa yang dimaksudkan dengan kurban. Jadi kurban ini Allah ada sebut dalam banyak ayat Al-Quran yang mana dia tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kurban ni Allah bagi tahu kenapa dia dilaksanakan ataupun disyariatkan adalah untuk kita merasa syukur atas rezeki yang telah diberikan kepada kita sepanjang tahun. Jadi ulama, mufassirin dan juga muhaddithin, mereka ni menterjemah perkataan ini supaya kita ni mendapat satu galakan dan juga dianya hukumnya adalah sunnah muakkad. Jadi Allah juga ada bagi tahu dalam surah Al-Hajj ayat ke-37, apa yang kita kurbankan, darahnya, dagingnya takkan sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi apa yang akan sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah ketakwaan daripada kita. Jadi amal soleh kita yang akan sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah satu sumbangan amal untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua, saya suka untuk cerita bahawasanya kurban ni dia ada kalimah kurban. Kalau dalam bahasa Melayu kita sebut sacrifice. So kita rasa terkorban. Terkorban dengan apa tuan-tuan dan puan, haji dan hajah yang berada di rumah? Kita terkorban dengan sebab kita nak mendekat ibadah ini. Kalau kita nak buat, kita kena keluar duit, dan tujuannya adalah untuk kita dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amal-amal lain, amalan yang lain kita tak perlu keluar duit. Mungkin yang ada pun umrah, haji dan sebagainya. Tapi kurban ini adalah satu occasion yang very special sebab dia ada dalam setahun sekali sahaja, 4 hari sahaja. Jadi kita kena invest sedikit duit untuk kita buat kurban pada setiap tahun. Jadi Nabi galakkan untuk kita keluarkan duit kita dan kita start new supaya kurban yang dilaksanakan itu menjadikan diri kita adalah seorang diri yang baharu selepas teralirnya darah-darah kurban pada hari Tashrik. Jadi kalau nak jawab soalan yang kedua, ramai yang mungkin tak tahu. Di Malaysia ni, Jabatan Agama ataupun kementerian ada keluarkan hanya 3 tempat sahaja dibenarkan untuk melaksanakan kurban. Betul. Yang saya pasti adalah rumah sembelihan kerajaan, rumah sembelihan swasta yang berdaftar dengan kerajaan, dan juga tempat-tempat yang berdaftar mendapat kebenaran daripada veterina sahaja yang boleh buat sembelihan. Dan 5 ekor sehari dengan 20 orang petugas. Jadi sangat-sangat terhad. Dan kalau kita sum up 4 hari boleh sembelih satu tempat, boleh sembelih 20 ekor lembu ataupun kambing sahaja dengan 20 orang petugas setiap hari. Jadi Akikah Center, kami menjadi alternatif kepada rakyat Malaysia yang mungkin tak tahu nak buat kurban dekat mana ataupun masih tercari-cari. Jadi Akikah Center dah hadir pada hari ini untuk menceritakan bahawasanya kami sebagai alternatif sahaja untuk melaksanakan ibadah kurban di Tanah Suci Mekah. Jadi itulah kehadiran Akikah Center dalam masyarakat ini adalah untuk membantu sebagai alternatif sahaja. Bukanlah kita kata mesti buat di Mekah ni dah pahala lebih, tidak juga, sebab kita memang masih lagi berdiri teguh menyatakan buat kurban di tanah air sendiri adalah yang terbaik, yang afdal, yang ini sebagai alternatif. So saya ulang sebab saya takut menjadi fitnah kepada masyarakat
mengatakan oh ini lebih baik, mana lebih sunnah tak. Yang lebih sunnahnya adalah di tempat dan di tanah air kita sendiri. Baiklah, itu dia. Tetapi Tuan, begitu ramai sekali yang merindui tanah suci Mekah itu sendiri kan, nak menunaikan haji tak dapat. Tetapi bukanlah bermaksud untuk kita tidak boleh mencapai matlamat Hari Raya Adil Adha itu sendiri, pengorbanan itu sendiri kan Tuan. Baiklah, apa keistimewaan juga kelebihan berkorban melalui Akikah Center, dan juga ada juga kenyataan yang mengatakan sembelihan di Mekah tetapi manfaatnya ke lebih 20 negara. Mungkin Tuan boleh jelaskan? Baik Farah, kalau kita buat dekat Malaysia, antara benda yang kita share dengan jiran-jiran kita adalah bila kita berkorban, kita akan agihkan daging kurban tu kepada jiran. Dan jiran tanda silaturahim, kita nak merapatkan ukhuwah. Akan tetapi dekat Mekah ni, kenapa kita pilih Mekah? Satu, sebab sistem dia yang sangat lengkap. Dari sudut penjagaannya, kambing sampai tu dah ada orang yang cek cukup umur ke tak, cacat ke tidak, beratnya cukup ke tidak. Dan yang kedua dari sudut sembelihan. So mereka mengikuti SOP bertaraf dunia, bukannya kampung-kampung sahaja. Dan yang ketiga, yang ni yang saya nak tekankan kepada semua masyarakat. Yang buat di Mekah ni, Kerajaan Saudi dan juga Islamic Development Bank mereka bekerjasama untuk mengagihkan lebihan daging kurban ini kepada lebih 25 negara. So impaknya bukannya kita buat dekat Mekah ni tak dapat sedekah kat siapa-siapa. Malah boleh jadi anda punya bahagian kurban ini disedekahkan ke tanah suci Palestin ataupun Syria, Iraq, Somalia, maksudnya negara-negara Islam yang sangat banyak ni lah. Jadi ini adalah kerjasama daripada Kerajaan Saudi dan juga Islamic Development Bank. Jadi mereka mengambil amanah ini selepas kita buat kurban di tanah suci Mekah. Tadi saya sempat ke website rasmi akikahcenter.com. Jadi adalah nampak segala pakej harga yang ada. Jadi saya biarkanlah Tuan sendiri yang memberitahu kepada kami semua berkenaan dengan tawaran yang ditawarkan oleh akikahcenter.com. Silakan. Okey, biasanya Farah, orang akan rasa mahal lah harga buat kurban di luar negara. Harga sebelum ni 570, akan tetapi kita buka satu promosi harga yang berpatutan dengan harga RM499 satu ekor kambing. Jadi kita tak buat lembu dan unta, kita memang masih lagi buat kambing. Dan juga kita bagi setiap peserta kurban ini akan menerima satu plak sijil penghargaan. Kita buat laser cut dan kita bekerjasama dengan Rindu Raudah, pewangi Masjidin Nabawi. Jadi bau dia sangat menyegarkan bagi siapa yang tak pernah bau. Inilah bau yang lebih rapat dengan originalnya. Dan paling special, siapa yang mendaftar sepanjang hari ini dan membuat pembayaran, sebab besok kita nak tutup pendaftaran dah. Dan hari ini siapa yang mendaftar, kita akan bagi satu special free gift, iaitu sejadah Gebu King. Jadi boleh mendaftar pada hari ini dengan harga RM499 satu ekor kambing. Dan besok kita akan tutup pendaftaran tepat jam 11.59 malam. Sebab kita 20 hari bulan kita akan berkorban. Jadi kita jangan lepaskan peluang, terus mendaftar. Boleh snap gambar tadi dan sebarkan kepada orang lain, ataupun boleh layari laman web yang berada di skrin anda dan hubungi WhatsApp yang tertera di skrin juga untuk dapatkan maklumat dan untuk membuat pendaftaran. Baiklah, terima kasih yang berbahagia Tuan Abdul Halim Khairi Abdul Aziz, Ketua Pegawai Eksekutif Akikah Center. Baiklah, serendah RM499 kan Tuan, betul kan? Betul. Alhamdulillah. InsyaAllah sama-sama kita terus ke website rasmi mereka, boleh membaca segala keterangan di situ. Dan kalau anda rasa ingin menunaikan, masih lagi ada peluang untuk anda berdaftar dan menghubungi nombor talian tertera di kaca TV anda sekarang ini. Daftar online dan juga WhatsApp di nombor yang tertera di kaca TV anda sekarang ini. Terima kasih Tuan sekali lagi. InsyaAllah panjang umur, murah rezeki, kita bersua lagi. Assalamualaikum. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita berehat seketika. InsyaAllah jumpa lagi selepas ini.